Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Pada tahun 1995, di tarikh 30 Julai, ada 3 orang pekerja perempuan bekerja dekat satu supermarket yang bernama Nenpai Owada. Dan ketiga-tiga pekerja perempuan ini telah ditemui mati dalam keadaan yang ngeri. Tangan telah terikat ke belakang dan kepalanya telah ditembak dalam jarak yang dekat, bersepai otak. Sewaktu ditemui, ketiga-tiga mayat ni ada dekat tingkat 2 supermarket tu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, 2 daripada 3 orang mayat ni adalah pelajar yang bekerja dekat supermarket tu sebagai kerja sambilan, nak mencari duit sebab ekonomi tak berapa nak baik. Pada awalnya polis ingat pembunuhan ni adalah berpunca daripada aktiviti rompakan yang berlaku dekat supermarket tu. Tapi polis terjumpa sesuatu, iaitu polis menemui lubang tembakan, bekas tembakan dekat suatu ruang di mana ruang ni telah digunakan oleh syarikat supermarket ini untuk menyimpan duit mereka. Duit yang disimpan dalam bilik tu lebih kurang 5 juta yen. Tapi yang lebih pelik lagi, memang bilik tu ditembak dan dibuka, tapi duit tu tak diambil. Jadi kenapa 3 orang ni mati? Polis pula lah pening dengan motif pembunuhan ni. Ada satu je benda yang polis dapat pastikan. Senjata api yang digunakan adalah berasal daripada Filipina yang diseluduk masuk ke dalam Jepun tanpa permit. Itu berdasarkan butir peluru yang dilepaskan lah. Dahlah 3 orang mati, duit tak diambil, apakah motifnya? Semuanya tergantung. Pada tahun 2009, kes pembunuhan 3 orang budak perempuan ni mendapat liputan sekali lagi apabila ada seorang lelaki yang akan menjalani hukuman gantung sampai mati telah membuat pendedahan kepada media bahawa orang yang membunuh 3 orang budak perempuan tu adalah gangster daripada China yang sekarang ni tinggal dekat Kanada. Dia siap beritahu nama, alamat, semualah detail orang tu. Dan dikatakan lelaki terbabit adalah orang yang dikehendaki oleh polis China, polis negara China, kerana antara kesalahannya menggunakan pasport palsu. Pada tahun 2013, pihak polis Kanada berjaya menjumpai lelaki China yang dimaksudkan. Dan sewaktu soal siasat, si lelaki ni sebenarnya tak tahu apa-apa tentang pembunuhan 3 orang budak perempuan tu. Dan kes ni makin menarik. Pada 2015, pihak polis Jepun telah menjumpai cap jari seorang lelaki di kain pengikat mangsa. Tapi masalahnya, tuan punya cap jari tu dah meninggal 10 tahun sebelum tu. Dan yang lebih best lagi, walaupun lelaki itu ada cap jari pada kain yang digunakan untuk mengikat mangsa, tapi dia tak ada dekat tempat kejadian pada hari pembunuhan 3 orang budak perempuan tu. Yosuko Watanabe, dia ni berasal daripada keluarga kelas pertengahan lah. Dan pada tahun 1980 dia berjaya graduate daripada salah satu universiti yang terkenal dekat Jepun. Dan dia telah diterima menjadi pekerja dekat Tokyo Electric Power. Pada mulanya dia ni tak suka sangat kerja kat situ sebab tugasnya adalah menghidarkan air dan minuman kepada tetamu-tetamu yang ada ataupun yang hadir ke kilang tersebut, termasuk sewaktu meeting. Tapi disebabkan gaji yang dia peroleh sangat tinggi, dia bertahan untuk kerja kat company tu. 9 tahun selepas tu, waktu umur dia 32 tahun, disebabkan tekanan hidup, dia telah membuat kerja sampingan iaitu menjadi pelacur bayaran. Puncanya jadi pelacur sebab sebelum tu dia pernah bercinta dengan seorang lelaki yang ada isteri. Tapi akhirnya si isteri tahu hubungan dia dengan suami orang tu dan berlakulah pergaduhan dan hubungannya tak dapat diteruskan. Disebabkan rasa kecewa, dia telah mengambil jalan menjadi pelacur bayaran. Dan pelacur dekat sana ada agensi dan dia perlu melayan sekurang-kurangnya 4 orang lelaki dalam satu hari. Kira jadual kerjanya ketat lah ni. Pada 19 hari bulan 3 1997, Watanabe telah ditemui mati dekat apartmen dia. Dan hasil daripada bedah siasat didapati Watanabe mati sebab dicekik. Dan polis telah mengambil buku catatan harian Watanabe untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Berdasarkan catatan buku hariannya, polis telah menangkap seorang lelaki iaitu jirannya, warga negara Nepal yang bernama Govinda Prasad Manali.
di mana lelaki Nepal ni telah didapati menjadi kekasih gelap kepada Watanabe. Tapi Manali membantah kalau dia telah dituduh membunuh Watanabe. Tapi sewaktu melakukan interrogate, pihak polis Jepun telah memukul Manali dan akhirnya Manali telah membuat pengakuan palsu kerana tidak tahan dipukul oleh polis Jepun sewaktu soal siasat. Dan akhirnya dia telah dihukum penjara 15 tahun. Dan selepas dipenjara, barulah akhirnya Manali didapati tidak bersalah kerana sperma yang ada dalam badan Watanabe tak ada sperma Manali. Pada 6 November 2009, ada seorang lelaki pergi dekat satu bukit, kononnya nak kutip cendawan, dan bukit tu terletak dekat kota Hamara. Dan waktu dia cari cendawan tu, dia jumpa satu kepala manusia yang terpotong dan tak ada badannya. Jadi selepas dia terlalu cuak, dia buatlah laporan polis. Ramai-ramailah polis datang ke tempat kejadian. Dan bila polis siasat dan lakukan pencarian, rupanya bukan kepala je. Ada tangan, ada kaki, ada leher, ada perut. Semuanya terpisah-pisah. Dan ada beberapa bahagian badan yang terbakar. Dan polis beranggapan mungkin si pembunuh lepas potong-potong mayat nak bakar mayat tu. Tapi disebabkan proses pembakaran tu macam susah sangat, dia buang je mayat tu dekat bukit dekat Hamara. Selepas melakukan bedah siasat, didapati badan ini kepunyaan seorang perempuan yang berumur 19 tahun yang bernama Miyako. Dan hasil daripada siasatan, rupanya Miyako ni dah hilang lebih kurang sebulan lah macam tu. Sebelum Miyako menghilangkan diri, dia ada mengadu dekat mak bapak dia. Dia sebenarnya susah hati. Dia berasa gelisah setiap kali pulang daripada sekolah atau daripada kerja ke rumah. Dan dia bercadang untuk berhenti kerja sambilan dekat kedai aiskrim. Sebab setiap kali dia balik akan diekori oleh sesuatu. Dan mengikut apa yang diceritakan oleh Miyako kepada ibu bapanya, dia bukan diekori oleh manusia. Dia diekori oleh sesuatu makhluk yang mempunyai wajah yang runcing dan jari-jari yang panjang serta leher yang jinjang. Ada satu saksi mata telah membuat pengakuan, sehari sebelum Miyako hilang, dia tengok dekat depan rumah Miyako ada kereta mundar-mandir beberapa kali. Dan waktu kereta tu mundar-mandir lebih kurang 10 malam. Tapi dia tak tahu sebenarnya siapa yang bawa kereta tu dan kenapa kereta tu mundar-mandir. Dan sampai kesudah polis tak dapat tangkap siapa yang membunuh Miyako. Cuma berdasarkan apa yang Miyako cerita kepada mak ayah dia, orang yang mengekorinya adalah lelaki bertubuh kurus, berwajah runcing, berambut panjang, berkuku panjang dan berjalan dengan cepat. Hantu ke? Ada dua orang sahabat, satu Mizuno, yang satu lagi Akashi. Dua-duanya adalah perempuan. Diorang berdua ni kerja dekat satu kedai makan dekat Nagaoka. Pada 23 Mei 1979, dua sahabatnya telah pergi dekat satu bukit. Nama bukit tu Bukit Nohara. Kata dia nak petik cendawan dan juga paku pakis. Tapi sejak daripada tu, dua sahabat ni tak pulang-pulang ke rumah. Sampaikan pihak keluarga terpaksa membuat report polis di atas kehilangan mereka berdua. Dan hasil daripada pencarian di Bukit Nohara, pihak polis menjumpai mayat kedua sahabat ni dalam keadaan yang sangat mencurigakan. Didapati mayat Mizuno telah dipenuhi dengan lebam-lebam yang teruk, lebih kurang 50 kesan lebam. Dan mayat Akashi pula ada 30 kesan lebam yang teruk, macam dipukul dengan benda tumpul. Dan mayat Akashi, 9 tulang rusuknya telah dipatahkan. Dan hasil daripada bedah siasat, mereka berdua telah mati dicekik. Dan dekat jantung Akashi didapati telah ditusuk sehingga menyebabkan jantungnya tercedera. Mungkin digunakan pisau cocok jantung Akashi. Pada awalnya polis ingat ini adalah rompakan, tapi andaian ini terpaksa disangkal sebab duit dan barang-barang kemas mereka berdua masih ada kat tempat kejadian. Maksudnya tak diusik. Tapi dalam poket Akashi ada satu kertas yang bertulis, "Sedang diikuti, tolong kami, orang ini sangat jahat." Sewaktu kejadian berlaku didapati ada 15 orang di kawasan bukit yang sama dan 40 orang lelaki berada di kawasan sekitar bukit di sebuah tapak pembinaan. Yang menjadi pelik dengan kes ni,
Ini bukan kes rompakan, tapi kenapa mereka berdua dibunuh? Mereka berdua tidak mempunyai sebarang sebab untuk dibunuh. Nak kata ada musuh pun tak ada, rompak pun bukan. Kenapa mereka berdua dibunuh? Dan kes ini tak dapat diselesaikan hingga saat ini. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi pengajaran untuk kita semua. Hati-hati, kat mana-mana ada pembunuh. Tak bunuh secara fizikal, bunuh secara mental. Bagi komen dekat YouTube. Abang yang sihat-sihat pun rasa macam tengah kena bunuh. Terima kasih sekali lagi sebab dah menonton video abang. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.